Bertemu kembali rentasan berita edisi 732 bersama saya Zawazi Yusof dan antara paparan utama. Yang gagal itu kementerian siapa? Rakyat nak tengok senarai penerima projek rundingan terus. Tiada maaf bagimu, letak jawatan. Barisan Nasional meredai jenayah Najib. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Siapakah yang dimaksudkan oleh bekas Menteri Kesihatan Datuk Seri Zulkifli Ahmad sebagai seorang yang gagal itu? Tak lain tak bukan beliau ialah bekas Menteri Hal Ehwal Ekonomi Datuk Seri Muhammad Azmin Ali. Dakwaan Azmin bahawa Pakatan Harapan gagal membela rakyat ketika diberi peluang untuk memerintah Kerajaan Persekutuan dan Negeri selama 22 bulan memerintah disifatkan sebagai satu pembohongan yang melampau. Zulkifli Ahmad berkata sebarang kelemahan jika ada boleh dibangkitkan oleh Azmin memandangkan hampir setiap minggu jemaah menteri bermesyuarat. Selama 21 bulan tidak pernah dibangkitkan kelemahan-kelemahan kita sebagai kerajaan. Kita ada semak imbang dan berbincang. Tetapi beliau berkempen dalam pilihan raya kecil Dewan Undangan Negeri Slim dengan mengatakan PH gagal. Saya cenderung memikirkan yang dimaksudkan gagal itu adalah mungkin kementeriannya sendiri. Katanya dalam wawancara eksklusif Malaysia Deadlines semalam. Menjelaskan lanjut, Zulkifli berkata beberapa langkah telah diputuskan melibatkan perbincangan mengenai peruntukan Kementerian Keuangan dengan kerjasama Kementerian Pertanian bagi menangani isu Felda yang terletak di bawah kementerian yang diterajui Azmin. Saya masih ingat dalam pusingan mesyuarat Kabinet sebenarnya telah ada beberapa keputusan yang mereka sepakati. Saya bertanyakan kepada menteri-menteri ini, perancangan baik, keuangan yang diberikan juga baik. 5 bilion ringgit peruntukan diberikan Kementerian Keuangan tetapi beliau gagal melaksanakan dan menunaikannya, tegas Dr. Zulkifli. Ahli Parlimen Kuala Selangor itu berkata Azmin juga gagal melaksanakan usaha menambah pendapatan rakyat melalui tanaman kontan dan ternakan ruminan dengan perancangan bersama Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani yang ketika itu dipimpin Datuk Seri Salahuddin Ayub. Minta maaf kalau saya mengatakan bahawa kami rasa pada ketika itu lagi menteri ini memang sibuk berdamping dengan Perdana Menteri membuat lawatan-lawatan. Tetapi apabila kita berbincang tentang laporan prestasi seperti mana dilakukan menteri lain, saya kira mengecewakan. Hari ini bila beliau mengatakan Pakatan Harapan gagal, beliau bercakap tentang kegagalan beliau sendiri, ujar pengarah strategi amanah. Saya minta maaf kalau saya terpaksa mengatakan bahawa memang kami rasa ketika itu lagi menteri ini memang sibuk berdamping dengan Perdana Menteri membuat lawatan-lawatan, tetapi bila kita berbincang, ya, laporan-laporan untuk yang dibentangkan tentang prestasi seperti mana yang dibuat orang lain, saya kira mengecewakan. Dan hari ini ketika beliau sebutkan bahawa PH gagal, saya cenderung untuk mengatakan kuat. Saya katakan saya lebih rasa macam dia bercakap tentang kegagalan beliau sendiri. Zulkifli juga mendedahkan berbanding Azmin, pemimpin Kerajaan Pakatan Harapan lain menerusi kementerian masing-masing terlalu sibuk bekerja tanpa mengira waktu. Saya dan menteri-menteri lain bertugas lumus selama 21 bulan siang malam tiada hujung minggu. Jadi, untuk mengatakan Pakatan Harapan gagal semudah itu, saya menganggap mungkin kementeriannya sendiri. Rupanya itulah yang dibuat oleh Azmin selama 21 bulan bersama dalam Kabinet Pakatan Harapan. Azmin dilihat beberapa kali ke luar negara bersama Tun Dr. Mahathir. Akhirnya, anak didik Tun Dr. Mahathir itu mengkhianati mentornya sendiri. Kata Zulkifli, Azmin mahu jawatan yang lebih tinggi, bukan Menteri Hal Ehwal Ekonomi. Akhirnya matlamatnya tercapai melalui rangkah Sheraton. Namun sehingga hari ini rakyat masih menunggu apakah keajaiban yang akan dilakukan oleh Azmin dalam Perikatan Nasional.
Penyokong Pakatan Harapan terkejut apabila Menteri Keuangan Datuk Seri Tengku Zafrul menyebut bahawa Kementerian Keuangan zaman Pakatan Harapan meluluskan 100 projek secara langsung atau direct award yang bernilai 6.6 bilion ringgit dalam tempoh 22 bulan iaitu 65.3 juta ringgit secara purata bagi setiap projek. Bekas Menteri Keuangan Lim Guan Eng mencabar Tengku Zafrul mendedahkan senarai penuh tender secara langsung oleh Pakatan Harapan, Perikatan Nasional dan juga Barisan Nasional. Jangan sembunyi dan sorok-sorok. Kita tengok nanti siapa yang kantoi. Tengok kroni-kroni siapa yang dapat projek, kata Guan Eng dalam satu kenyataan. Beliau menjelaskan Kerajaan Pakatan Harapan mengamalkan tender terbuka, pengecualian diberikan tertakluk kepada syarat tertentu seperti perolehan masa krisis atau bencana alam, perolehan yang berkepentingan nasional dan melibatkan keselamatan negara, kepakaran khusus yang diperlukan dan sebagainya. Menurut beliau, proses pemberian tender melibatkan keputusan Kabinet. Semua prosedur dipatuhi. Secara sinis, Guan Eng menempelak takut kalau terbongkar nanti bahawa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan menteri-menteri pengkhianat pun ada minta tender direct award daripada saya semasa menjadi Menteri Keuangan. Jangan suka baling batu sembunyi tangan, berani kerana benar. Mengulas mengenainya, bekas Timbalan Menteri Undang-Undang Muhammad Hanifah Maidin berkata perbuatan Tengku Zafrul berhujah dengan membiarkan hujahnya tergantung amat bahaya. Bila Menteri Keuangan gomen tebuk atap yang khianat mandat rakyat cuba nak score points dengan mendakwa 101 projek rundingan terus telah diluluskan oleh kerajaan PH dan ia bernilai 6.61 bilion ringgit, beliau sepatutnya tak biarkan ayat itu tergantung setakat itu. Tapi malangnya itu yang Menteri Freshy itu telah lakukan, ujarnya dalam satu hantaran di Facebook beliau. Kata Hanifah, Tengku Zafrul patut sebut siapa senarai para penerima projek secara rundingan terus itu dan kenapa ia diberikan secara rundingan terus. Itu yang diminta oleh ramai ahli Dewan Rakyat. Adakah jika diberikan, ia dibuat mengikut guidelines yang MOF tentukan? Soalnya, nampaknya begitu bersungguh-sungguh para pengkhianat mandat ini mahu membuktikan kononnya Pakatan Harapan amat buruk tahap pentadbirannya. Tetapi apabila minta didedahkan senarai penerima projek tersebut, jika benar-benar wujud, ahli Parlimen UMNO kelihatan mengganggu sidang Dewan. Hanifah memetik hikayat Abu Nawas sebagai analogi dalam hujahnya. Bila Abu Nawas berkata, bersembahyanglah kamu semua tapi jangan rukuk dan sujud. Ramai orang yang marah ke Abu Nawas hingga beliau kena dipanggil oleh Khalifah. Abu Nawas kata, tuanku, mereka tak dengar lagi penjelasan saya tetapi mereka terus laju menghukum saya. Yang saya maksudkan sembahyang tanpa rukuk dan sujud itu adalah sembahyang mayat. Tuanku, menarik hikayat Abu Nawas ini. Di sebalik itu, tidak disangka di zaman milenium ini masih ada lagi manusia yang pemikiran mereka seperti di zaman Abu Nawas. Hujah yang tergantung itu yang menjadi sandaran untuk membuktikan Kerajaan Pakatan Harapan dahulu tidak telus. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, semasa pentadbiran sebelum ni, dahulu sejumlah 101 projek atau perolehan yang bernilai 6.61 bilion ringgit telah diluluskan secara rundingan terus oleh Kementerian Kewangan. Malangnya itu jugalah hujah pegangan parti yang kononnya memperjuangkan Islam. Presiden PAS Datuk Seri Hadi Awang pernah berkata PAS memiliki teropong yang bersih dan boleh melihat kejahatan dan kebaikan. Namun apa yang dilihat menerusi teropong itu menjadi persoalan. Yang 13.9 bilion ringgit 121 projek runding terus zaman Barisan Nasional mereka tak dedahkan, kata aktivis amanah Syamghas. Kalau kebenaran dicari, maka pastinya akan diterima keberkatan. Tetapi kalau kezaliman yang dikagumi, maka yang akan ditemui hanya kesesatan. Seorang Menteri Kerajaan Perikatan Nasional telah senyap-senyap keluar negara dan senyap-senyap masuk semula. Menurut Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah, mereka yang kembali dari luar negara wajib melalui ujian saringan COVID-19. Mereka yang mendapat keputusan negatif mesti menjalani kuarantin 14 hari mandatori, sementara mereka yang positif akan dihantar ke hospital untuk rawatan selanjutnya.
Namun Menteri Perusahaan, Perdagangan dan Komoditi Datuk Dr. Muhammad Khairuddin Aman Razali yang kembali dari Turki pada 7 Julai lalu gagal patuh kepada perintah kuarantin 14 hari itu. Beliau telah berada di Parlimen pada 13 Julai selain menghadiri pelbagai program lain. Turki mencatatkan lebih 250,000 jangkitan dan kira-kira 6,000 kematian akibat kes COVID-19. Kementerian Kesihatan KKM telah mengenakan kompaun RM1,000 terhadap Khairuddin pada 7 Ogos lalu. Orang ramai berterusan mengecam tindakan Khairuddin yang dilihat tidak bertanggungjawab. Penasihat khas Kesihatan Awam kepada Perdana Menteri Tan Sri Dr. Jamilah Mahmud pula menegaskan mereka yang ingkar arahan kuarantin mandatori di bawah Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988, Akta 342 perlu diambil tindakan oleh polis, bukan Kementerian Kesihatan. Setelah begitu hebat kecaman orang ramai terhadap menteri berkenaan dan Kerajaan Perikatan Nasional yang didakwa mengamalkan sistem 2 darjat, akhirnya Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin bersuara. Muhyiddin berkata kerajaan memandang serius kes dakwaan pelanggaran perintah kuarantin oleh Khairuddin. Ujar beliau, Kerajaan Perikatan Nasional berpendirian setiap rakyat Malaysia adalah di bawah undang-undang negara dan tidak ada sesiapa pun yang terkecuali. Kerajaan mengambil maklum dan memandang serius dakwaan pelanggaran perintah kuarantin itu. Setiap rakyat Malaysia adalah tertakluk kepada undang-undang dan tidak ada sesiapa pun yang terkecuali. Sehubungan itu, saya menyerahkan kepada pihak berkuasa yang berkenaan untuk menjalankan siasatan menyeluruh dan mengambil tindakan sewajarnya mengikut undang-undang, katanya dalam satu kenyataan. Sementara itu, Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Badur mengesahkan Polis Diraja Malaysia membuka kertas siasatan terhadap Khairuddin selepas gagal mematuhi kuarantin wajib di rumah setelah pulang dari Turki pada 7 Julai lalu. Polis telah membuka fail siasatan terhadap kes ini, katanya dipetik bernama. Menurut Timbalan Pengarah Siasatan Perundangan Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Deputy Commissioner Mio Farida Latrash Wahid, 27 laporan polis diterima berhubung perkara berkenaan setakat ini. Pihak polis melakukan siasatan terhadap Muhammad Khairuddin mengikut Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988, Akta 342, katanya. Khairuddin kemudian berkata beliau akan menyerahkan 4 bulan gajinya. Timbalan Presiden PAS Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man pula beralasan bahawa yang penting tidak ada kluster Khairuddin. Nampaknya Menteri Alam Sekitar yang juga seorang ustaz lupa bahawa yang penting ialah kepatuhan kepada SOP demi menjaga nyawa orang lain. Sementara itu, Ahli Parlimen Amanah Pokok Sena Datuk Mahfuz Omar berkata menteri-menteri bukan Islam meletakkan jawatan kerana melanggar SOP COVID-19. Haram semata alik batal. Jangan kata tak baca Fatihah. Alik batal pun dia tak tahu apa dia alik batal. Tapi oleh kerana dia langgar, dia didapati melanggar SOP yang berkaitan dengan COVID ini, apa dia buat? Dia bukan bagi balik, dia bukan pulangkan gaji 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, tak. Dia pulang balik jawatan itu kepada yang berhak. Dia letak jawatan. Sanggupkah Khairuddin melakukan perkara yang terhormat itu dengan meletakkan jawatan? Berpada-padalah kalau hendak melindungi pemimpin atau anak buah sendiri. Jika melakukan jenayah, takkan masih nak menegakkan benang yang basah. Setakat jam 6.13 petang tadi, seramai 47,690 orang telah menandatangani kempen di change.org menuntut Khairuddin meletakkan jawatan. Barisan Nasional dilihat menggunakan modus operandi memanfaatkan Datuk Seri Najib Razak, seorang pesalah jenayah, sebagai bahan kempen dalam pilihan raya kecil PRK Dewan Undangan Negeri Dun Slim. Langkah itu dikritik oleh Ketua Pemuda Amanah Nasional Syazli Munir Isnin. Dia berkata perbuatan tersebut seolah-olah meredai jenayah yang dilakukan Najib Razak apabila menjadikan bekas Perdana Menteri itu sebagai bahan meraih sokongan ketika berkempen. Sedangkan ketika ini Najib sudah dijatuhi hukuman bersalah terhadap 7 pertuduhan salah guna kuasa, pecah amanah dan pengubahan wang haram yang membabitkan dana SRC International bernilai RM42 juta. Di pilihan raya kecil Dewan Undangan Negeri Slim, Barisan Nasional melaungkan slogan Hidup Najib. Modus operandi ini memberikan signal bahawa mereka sedang memanfaatkan seorang pesalah jenayah dalam kempen mereka, katanya dalam satu klip video. Pelik tapi benar, mungkin di kalangan negara yang mengamalkan sistem demokrasi, Malaysia sahaja yang mengglorifikasi pesalah jenayah. Apabila Barisan Nasional menggunakan Najib untuk berkempen, bermakna mereka meredai kesalahan jenayah yang dilakukan Najib.
Apakah sebegini besar nilai dan status seorang pesalah jenayah sehingga dia diusung ke sana dan ke sini oleh jentera BN untuk berkempen? Soalnya, Syazni menempelak Barisan Nasional kerana memandang remeh hukuman Mahkamah Tinggi terhadap Najib. Beliau juga membangkitkan tentang parti yang kononnya memperjuangkan Islam, iaitu PAS yang turut sama berkempen bersama dengan Najib. Bukan sekadar Barisan Nasional, rakan sekutu mereka termasuk PAS turut bersama berkempen dengan Najib. Kalau ianya masih dipandang remeh, maka apa lagi yang boleh diharapkan pada kerajaan hari ini? Ujarnya, beliau seolah-olah kecewa dengan tindakan Perikatan Nasional dan Muafakat Nasional. Inilah sebuah kerajaan yang didokong UMNO PAS yang meletakkan seorang pesalah jenayah sebagai pemimpin besar yang boleh duduk berkempen di mana sahaja. Tetapi mereka yang bersih dan tak terlibat dengan apa-apa jenayah pula difitnah dan dipandang hina oleh mereka, tegasnya. Kata pepatah Turki, ikan busuk bermula di kepala. Jika kepala sudah menyeleweng, apalah nak dihairankan dengan laungan hidup Najib itu. Jangan lupa pemimpin tertinggi PAS melawat Najib. Malam hari yang sama, beliau dijatuhi hukuman penjara 12 tahun dan denda 210 juta ringgit. Mereka yang istiqamah bersama Najib diketuai Presiden PAS Datuk Seri Hadi Awang, Timbalan Presiden PAS Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man, Setiausaha Agung PAS Datuk Taqiyuddin Hassan dan Ahli Majlis Syura Ulama PAS Datuk Dr. Khairuddin Aman Razali. Jom Channel ingin mengingatkan pemimpin Perikatan Nasional dan Muafakat Nasional kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud akan datang melanda manusia tahun-tahun yang sangat menggodakan sehingga dia percayai pembohong, dibohongi orang yang benar, amanah yang diberikan kepada pengkhianat dan dikhianati orang-orang yang benar-benar amanah. Golongan Ruwaibidah, iaitu orang yang jahil bercakap, lalu ditanyakan siapakah itu, sabda baginda, apabila orang yang bebal bercakap perkara yang besar. Riwayat Ibnu Majah. Begitulah sikap pejuang Melayu Islam. Pengundi Slim, kesian jika kalian masih percaya dan sanggup terus tertipu. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layar reporter jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Zawazi Yusof, terima kasih untuk perhatian dan penilaian anda. Kita bertemu lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera.